Apabila menyebut mengenai makanan di Melaka, pasti kita akan teringatkan cencaluk. Tahukah anda, cencaluk merupakan hidangan sampingan di negeri Melaka yang diperbuat daripada udang geragau dan ditapai selama beberapa hari. Udang geragau ini sukar didapati dan ia juga hanya ada pada musim tertentu. Di Melaka, ia biasanya didapati di Pantai Klebang Limbungan, Tanjung Kling dan beberapa kawasan persisiran pantai yang lain. Cencaluk juga boleh ditemui di kepulauan Indonesia seperti di Pontianak yang disebut dengan mencaluk oleh penduduk tempatan. Selain itu, cencaluk mengandungi probiotik yang baik untuk kesihatan. Probiotik adalah bakteria baik yang dapat membantu meningkatkan tahap ketahanan sistem kesihatan seseorang. Cencaluk sedap dimakan begitu sahaja bersama nasi putih dan ia juga enak untuk dimakan bersama lauk. Itu dia antara trivia mengenai cencaluk. Kalau dekat Kelantan makan budu. Kalau dekat Melaka cencaluk namanya. Dan untuk kita bawakan topik pada hari ini, menu berasaskan cencaluk, kita kenalkan tetamu kita yang pertama iaitu Chef Yang Jamil. Hello, Assalamualaikum Chef Yang. Ya, Waalaikumsalam. Apa khabar Hawa? Alhamdulillah sihat. Khabar baik, Alhamdulillah. Chef Yang sihat? Alhamdulillah hari dua ni, Alhamdulillah sihat adanya, syukur kepada Allah. Syukur dianya. Alhamdulillah. Okey, Chef Yang, hari ini nak berkongsi dengan semua sekali berkenaan dengan resepi berkaitan dengan cencaluk. Tapi soalan pertama betul. Chef Yang ni adakah berasal dari Melaka? Tidak. Chef dari Perak dan kami makan tempoyak tau. Teman pun orang Perak. Kalau Melaka juga, dengan Chef. cencaluk dia, Pulau Timur dengan budunya, Perak tempoyak dia. Baik, Chef. Hari ini menu pertama yang nak dikongsikan, ayam cencaluk berlada. Ya, betul. Ayam cencaluk berlada. Selalunya kalau kita masak ayam berlada, dia tak ada bumbu apa kan. Tapi kali ini saya buat satu lagi resepi istimewa. Topik kita adalah cencaluk. Memang sedap. Iaitu ayam cencaluk berlada memang sedap. Cubalah. Biasanya Chef, kalau biasa orang masak ayam belada kan. Tetapi ini dicampurkan pula dengan cencaluk. Kalau boleh Chef kongsikan cara-caranya. Okey, cara-cara dia sebenarnya ayam ni sebenarnya kita potong 12. Lepas tu kita perapkan dia lebih kurang dalam 1 jam. Lepas tu barulah kita gorengkan dahulu. Tapi kena ingat jangan banyak gunakan garam sebab cencaluk dah cukup masin. Itu bahan pertamanya kita ada cili kering, kita ada serai, bawang putih, halia, kita kisar dan juga kita ada kicap manis ya. Maknanya ayam kita goreng dahulu. Dah goreng, jangan goreng taring sangat. Lepas tu baru kita tumiskan halia, bawang, serai, bawang putih dan sampai garing. Baru kita masukkan cencaluk tu. Kita masukkan cencaluk di dalamnya. Biar garing sikit. Baru kita masukkan cili yang kita kisarkan tadi tu. Sampai dia garing. Lepas tu masukkan kicap manis di dalamnya. Dan kita kayul masak sampai dia pecah minyak. Lepas itu barulah kita masukkan garam di dalamnya, daun limau dalamnya, kita masukkan cili api, kita masukkan cili merah, nampakkan menarik lagi hidangan kita nanti kan. Kecuali Chef. Lepas itu kita masukkan ayam tadi ini. Dan kita perahkan limau sikit sebab di dalam tu ada masam-masam dah ada daripada cencaluk tu sendiri. Dan tapi itu dianya. Dah pun masak. Kejap saja. Chef memang Yang menarik. Sesuatu yang Chef Yang, ni resepi ni Chef Yang dapat dari mana? Ini memang chef punya resepi ni. Kita sebagai chef ni kita memang kena kita masak tak boleh nak 2 orang lah. Kita kena create kita punya resepi sendiri. Betul tak? Dan kita boleh kongsi dengan orang ramai resepi chef ni. Gitu. Manalah tahu lepas ni Hawa nak cuba kan? Boleh nak belajar dari Chef Yang. Memang sedap lah. Tapi ingat, jangan banyakkan garam sebab cencaluk memang mendah masin. Ya? Betul. Itu je. Maksudnya, Chef, kalau kita letak garam langsung pun tak apa ke? Kalau nak rasa boleh, betul. masin cencaluk sebab tadi cencaluk dah masuk, lepas tu kita peramkan dengan cencaluk, kan?
So garam tak payah. Tak payahlah guna MSG, tak payah. Kan? Tambahkan gula sikit je kan. Itulah. Okey, kita pergi kepada apa ni yang mana tadi tu? Ya, Chef. Lepas ni kita pergi ke resepi yang kedua iaitu kari ikan cincaluk, betul? Betul. Boleh, Chef. Teruskan. Silakan, Chef. Sebenarnya saya menggunakan ikan merah. Ikan merah dia lebih dia tekstur tu lebih sedap sikit lah kan, lembut dia sebagai. Lagipun dia cepat masak kan. Kari ikan cincaluk. Kita ada 3 ketuk ikan cincaluk. Ikan merah ni. Ikan merah. Ada cincaluk, kita ada rempah dan biasanya daun kari, jitan campur ya. Herba campur, asam jawa dan juga biasalah rempah alia, bawang dan sebagainya. Kita macam biasa, kita tumis sampaikan dia naik, garing. Lepas tu kita masukkan dah garing, kita masukkan daun kari tu. Lepas tu kita garing sikit. Cantiknya. Lepas tu masukkan herba campur ni. Ya. Herba campur, kasih garing dan sikit, baru nampak. Lepas tu kita masuk cincaluk dahulu ni. Kita kasih batikan dia dulu. Ya. Barulah masuk kita serbuk kari. masukkan rempah. Ni cara chef nak menggaringkan rempah dia. Ini yang terbaiklah. Baik, Lepas tu tadi masukkan daun pandan. Tadi Chef ada kata guna ikan merah kan? Selain daripada ikan merah, ikan apa lagi yang sedap kalau nak masak kari cincaluk? Boleh, ikan pari, ikan kembung boleh, ikan selangin pun boleh, ikan semua ikan, asalkan ikan je. Boleh je. Boleh saja ya. Kalau ikan salmon pun lagi bagus. Lah, terliur saya Chef Yang ni lah. Masukkan santan. Okey. InsyaAllah sedapnya. Chef, untuk resepi kari ikan cincaluk ni pula datang ni dari mana? Sebab saya kan Chef jujur sebenarnya saya tak pernah rasa kari ikan cincaluk. Okey. Dia kata Syadanilah, kita sebagai chef ni, kita kena mencipta resepi-resepi terbaru untuk kita berkongsi dengan netizen di luar sana. Itu kerja kami. Selalunya kami di hotel, kami akan mencipta resepi-resepi terbaru untuk kita berkongsi dengan orang di luar sana. Itu yang terbaiknya. Sentiasa membuat resepi baru ya, Chef. Memang terbaiklah untuk anda nak mencuba kari ikan cincaluk ni. Okey, cantik tak? Cantik, Chef. cantik, Tapi saya nak tanya juga, Chef Yang, kalau kari biasa tu kita tahulah kan rasa dia bagaimana. Ni kalau kari ikan cincaluk, kita dapat rasa ke udang-udang geragau tu? Ada. Sebab sebelum chef masak tadi, ikan tadi saya ada perap dengan cincaluk. Satu. Keduanya, saya masuk cincaluk di dalam tadi tu. Itu yang bagusnya tu. Kalau kita tengok masalah, memang sedap. Tadi sedap. Chef ayam pun perap dengan cincaluk kan, ikan pun perap dulu ayam kan. Kita perap lebih kurang 1 jam. Baik Chef. Selain daripada kita masak kari ikan, selain daripada ayam balado kan, apa lagi lauk-lauk yang sesuai kita nak masak cincaluk ni? Betul? Ya. Sebenarnya cincaluk ni boleh makan begitu saja seperti yang dalam gambar tadi itu banyak. Perang 5 dan sebagainya. Kalau ikan cincaluk digoreng bersama ke cincaluk pun sedap. Contohnya goreng apa juga ni. Boleh. Kan boleh tauco, bubuk cincaluk pun memang sedap. Sebab cincaluk ni memang sedap. Sebab ianya orang kata tu gambar cincaluk gambar. Tapi kan, Chef, kalau Chef boleh kongsikan juga, adakah Chef buat sendiri cincaluk ataupun Chef beli dari pasaran, di pasaran? Okey, kita sebenarnya kalau cincaluk ni kita mesti memerlukan udang geragau yang fresh ya. Yang di Kuala Lumpur memang terdapat lah je sebab cincaluk ni berada di negeri Melaka, di negeri yang berhampir dengan laut. Sebab cincaluk ni, udang geragau ni muncul ketika musim tengkujuh. Ada tuan mereka buat cincaluk ni. Tapi kalau kita duduk Kuala Lumpur, mana nak cari cincaluk? Kata okey, ni haram berjumpa. Jadi buat stok banyak-banyak lah ya? Tapi boleh. Boleh. Kalau kita nak buat cincaluk ni, kita boleh. Senang je buatnya pun. Dia buat macam kita buat tapai. Dia mesti masak dia tapai. Mana-mana kita perapkan bersama dengan nasi selama 3 hari. Bila dia masak tu, daripada nasi puncanya. Tapi kan Chef, mungkin ada dalam kalangan mereka yang belum lagi cuba cincaluk ni takut gatal hidung. Kalau makan belacan kan, setengah orang dia gatal kan. Tetapi kalau cincaluk ni pula bagaimana?
saya rasa cencaluk ni tak ada masalah pun. Cencaluk tak ada masalah pun sebab kadang-kadang kita penggunaan garam tu sendiri. Garam tu ada garam yang baik yang tak baik kan. Cencaluk, udang, ikan semua tak ada masalah pun. Dia orang tak bersalah pun. Tapi kita guna garam yang salah. Cuba kita guna garam yang betul-betul garam yang yang orang kata yang disarankan oleh Rasulullah, garam yang terbaik, ya, garam bukit ke apa ke ataupun garam syah. Memang itu memang bagus untuk kesihatan. Tidak ada gaut dan sebagainya. Okey. Penggunaan garam salah tu. Lagipun cencaluk ni pun memang ada kandungan garam yang tinggi juga kan? Ya. Okey Chef, selain kadang-kadang daripada garam ke mana pula? ayam cencaluk balado, kari ikan cencaluk, Chef sekarang ni ada tengah R&D ke resepi ataupun menu baru yang nak masukkan cencaluk juga dalamnya? Tapi tak adalah. Tapi kalau biasa je, kalau di rumah kami memang akan caluk saja. Tapi kalau dah habis pihak TV3 Wanita hari ini dah kata chef, buatkan 2 menu untuk cencaluk. Of course, chef buat benda tu memang ada dah chef selalu. Cencaluk memang tak boleh tinggal di rumah. Memang ada dalam peti ais chef. Selain ada tempoyak, budu. Kita ingin mencuba sesuatu yang baru. Kadang-kadang kita makan yang hari-hari makan bersama tak juga. Tapi kalau kita makan cencaluk, ikan sayur goreng, taknya ya Allah. Ya Allah, Chef. Kalau saya, ikan goreng, letak cencaluk kat tepi, nasi panas-panas pun dah cukup dah sebenarnya untuk membuka selera. Nasi panas. Ya, betul. Itu memang best lah. Tapi kan Chef, ayam balado tadi selain daripada nak makan dengan nasi kan, boleh ke kalau kita nak makan dengan bubur juga? Bubur? Bubur. Boleh. Kari Boleh kita pun boleh ya? juga. Bila bercakap tentang bubur ni, lah ni dah bulan Muharram ni, saya ada buat bubur Ashura tau. Bubur Ashura versi utara memang sedap. Okey, alang-alang tu Chef, mungkin Chef nak kongsikan social media Chef kalau ada lah penonton nak follow, nak tengok-tengok resepi yang dikongsikan, macam mana caranya? Okey, boleh saja. Anda boleh lihat dekat TV ni. Saya punya IG Chef yang Jamil _ tapi kita tak ada ramai sangat pun. Baru buka Chef punya IG ni pun kan. Tapi boleh berkongsi dengan Chef. Ataupun Facebook Chef yang Jamil. Ya, boleh hubungi saya dan kita boleh berkongsi. Dan juga share juga banyak-banyak program yang Chef sedang bersiap sedia untuk disediakan di kaca TV anda semua. Terima kasih banyak-banyak pada wanita hari ini. Terima kasih Chef yang Jamil atas perkongsian pada hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih pada Hawa. Ya, terima kasih siapa nama lupa? Chef. Apa? Hawa dengan? Yana, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Ya, jaga diri. Bye. Itulah dia. Bila disebut chef ni, ada saja resepi ciptaan baru ni. Betul. Eksperimen dia tu. Betul. Dan sebelum kita perkenalkan tetamu kedua kita pada hari ini, kami nak kongsikan kepada anda juga cara untuk membuat cencaluk dalam video yang disediakan oleh wartawan kami, Syifa. Ini dia. Tidak mudah untuk menghasilkan makanan perapan. Terdapat banyak proses yang perlu dilalui untuk menjadikan ianya enak dan tahan lama. Jangka masa untuk memproses cencaluk adalah sangat lama, iaitu sekitar 6 bulan. Okey, cara proses cencaluk ni sangat senang, sangat mudah dan bahan-bahan yang digunakan pun sangat ringkas. Okey, orang kata kalau bahan-bahan dia tu ada dekat rumah kita. Okey, sebenarnya bahan dia adalah udang ragau lah. Udang ragau yang fresh, yang dibasuh dengan bersih. Kemudian garam dan sedikit gula. Okey, kemudian kita akan permulaannya udang ragau yang telah kita ambil di nelayan, kita akan basuh secara bersih. Kemudian kita akan jemur dia seketika lah dalam lebih kurang setengah hari. Jangan sampai dia kering, hanya lembab-lembab saja. Dan kita akan tabur dia dengan garam, kemudian dengan gula sedikit. Kemudian kita akan masuk di dalam satu tong yang dikedapkan. Bermaknanya contohnya dia tak boleh udara masuk. Maknanya dikedapkan dengan tutup tu kita letak satu kain, kemudian kita kedapkan dengan tutup dengan botol tu lah. Cara penyimpanan dia, tengok kepada suhu yang kita simpan.
Okey, yang disarankan adalah peti ais lah untuk kesejukan cincaluk tersebut. Kalau cincaluk tersebut dimasukkan di dalam peti ais suhu yang sejuk, cincaluk tersebut boleh, ketahanan dia boleh menjangkau ke 1 tahun setelah dibuka ataupun tidak dibuka. Okey, ramai tahu cincaluk ni kita peram. So bila peram ada satu gas yang boleh mengakibatkan meletuplah apabila dia kena panas. Biarpun baunya agak keras, namun tidak dinafikan cincaluk biasanya dijadikan sebagai penyedap makanan. Tinggi protein dan kaya dengan probiotik iaitu bakteria baik yang menjaga kesihatan usus kita. Itulah dia cincaluk. Betul. Dan untuk resepi yang seterusnya sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. Kita bersama dengan Puan Khairun Nisa Bahayuddin yang berada di Port Dickson sekarang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Khairun Nisa, terima kasih kerana bersama kami. Ya. Baik Puan, resepi pertama yang nak dikongsikan ini, sayur goreng cincaluk. Apa keistimewaannya dia tu? Sayur goreng cincaluk tu macam, kan sayur, kita kan ramai orang kata anak buah. So, bagi saya kalau gunakan sayur brokoli, carrot, tu lagi budak-budak suka makan kan. So, wajiblah letak cincaluk sebab cincaluk tu dah ada macam cukup masin, cukup masam. So dah memang lengkapkan rasa untuk sayur-sayur untuk anak-anak. Tapi kan Puan, macam mana boleh tercetusnya idea nak buat sayur yang dimasukkan cincaluk dalamnya ni? Ada tengok resepi mana-mana ke pergi Melaka dapat rasa sayur cincaluk ni ke macam mana? Oh tak. Sebab cincaluk tu macam husband memang orang Melaka. So memang makan cincaluk. So saya try lah untuk masukkan dalam sayur ke, dalam cucur ke. Itulah bila saya dengar sayur goreng cincaluk ni, saya bayangkan sayur macam bayam ke yang dimasak. Boleh. Boleh juga. Macam kangkung goreng belacan kan? Ini dia jadi macam kangkung goreng cincaluk dan sebagainya. Betul. Betul. Sebab kalau orang kata letak cincaluk tu, orang kata lagi tambahlah rasa dia sebab dia dah cukup masam, masin semua kan. So kalau nak tak payah bergaram pun tak apa. Okey. Anak-anak macam mana? Anak-anak suka tak makan sayur lepas ni bila dah letak cincaluk dalamnya? Ada orang suka sebab ada brokoli, carrot. Sebab kat situ dah ada cukup warna kan. So dia macam okeylah. Betul. Kalau kita tengok dekat video pun warnanya berwarna-warni. Menarik kalau budak-budak mesti suka ni. Baik Puan Khairun, ada rakan kami di Facebook komen cakap pernah buka bekas cincaluk lepas tu meletup sebab dia goncang. Kalau boleh Puan Khairun kongsikan kenapa tu boleh meletup bila buka botol cincaluk? Oh, mungkin sebab dia punya gas. Sebab diorang kan lepas cincaluk tu diorang perapkan dalam 3 atau 4 hari. So bila kita buka memang dia akan meletup. So orang kata lepas buka tu letaklah jauh-jauh dulu kan. Supaya orang kata kalau meletup pun tak adalah kena kita ke apa semua benda. So memang benda tu kan diorang peram. So memang akan meletup. Tapi kalau macam Puan ada cuba buat sendiri tak cincaluk ni? Ataupun memang ambil yang berada di pasaran sahaja sekarang ni? Memang ambil dekat pasaran lah. Tak, orang kata tak berani nak buat lagi sebab takut tak cukup rasa yang kita nak. Sebab kalau kita beli kat luar dah memang orang kata sedap, dah cukup rasa kan. Betul. Okey, kita tengok menu yang seterusnya yang Puan Khairun nak bawa pada hari ini adalah cucur cincaluk. Asalnya dari resepi Baba Nyonya kan Puan Khairun? Ya betul. Sebab cucu kan orang kata petang-petang kita memang kita makan macam orang kata kuih-kuih ke apa kan. So anak-anak pun orang kata suka makanan tepung. So orang kata, bagi saya lah cucu tu orang kata semua suka makan. So bagi saya nak letakkan cincaluk bagi orang kata lagi sedap, lagi tambah rasa, masin dia, semua benda. Tapi kalau cucur cincaluk ni kan dia sedap dimakan bersama dengan apa? Sebab kalau dari segi rasa tu dah macam-macam rasa dah ada dalam cucur cincaluk ni, betul tak? Betul. Jadi sedap dimakan bersama dengan apa? Mayonis ke, dengan sos cili ke? Kalau orang kata kalau dengan cili lagi sedap. Tapi kalau mayonis tu mungkin boleh orang kata kita boleh rasa lagi.
Kalau makan dengan cili, biasalah cencalok kan kita letak limau, makan dengan cili, semua benda makan dengan nasi kan. Betul juga kan. Dan cucuk tu lagi elok kalau makan dengan cili lah kan. Saya kalau cucuk bawang ke, cucuk udang ke, memang makan dengan cili. Tapi kalau cucuk jagung, tak adalah makan dengan cili. Sebab itulah tadi tanya tu. Baik, Puan Khairun. Okey, ya. Dari mana Puan belajar resepi ni? Adakah daripada ibu ke? Memang orang kata family memang tukang masak. So dekat situ kita ambil macam mak masak. So kita ambil pengalaman. Lepas tu saya pun belajar bidang kulinari. So kita ambil pengalaman dekat situ. So kita tambah sikit apa yang perasa cencalok ke, apa-apa yang benda yang menarik kat situ. Kita try buat dulu. Lepas tu kita rasa makan. Kalau benda tu sedap, kita boleh sajakan ke orang-orang ramai. Manalah tahu lepas ni Puan Khairun Nisa pula buat bisnes jual cucuk cencalok. Tapi kan, Alhamdulillah. Puan kalau boleh kongsikan Ya, juga kan, insyaAllah. kalaulah kita nak tambah udang dekat dalam cucuk cencalok ni, okey ke tak? Boleh. Boleh tambah udang, sotong semua boleh. Sebab cucuk kan boleh tambah apa-apa yang kita nak. Cuma cencalok tu kan, kalau kita tambah udang je, just fresh udang tu je kita rasa. Kita tak ada rasa masin, kita tak ada rasa lemak dia, cencalok tu. So bila kita tambah cencalok tu, kita adalah rasa masin. Boleh, orang kata tak payah tambah garam pun tak apa sebab dia dah cukup masin. Betul, saya setuju. Dia adalah kelainan tu kan. Betul, kita pun nak jaga tambah juga. rasa. Puan, selain daripada sayur goreng cencalok, cucuk cencalok, apa lagi menu-menu lain yang Puan biasa masak bersama dengan cencalok ni, Puan? Selalunya saya akan masak macam chef kata tadi, kari pun saya ada sikit-sikit. Untuk orang kata tak adalah kita tambahkan banyak garam kan. So dekat situ pun dah cukup masin. Lepas tu macam kalau kangkung pun boleh letak juga. Kangkung goreng belacan tu boleh letak juga. Cencalok, semua benda. Puan Khairun, Yaina, saya ada kawan dia buat sambal cencalok. Dia kongsikan dengan saya, dia campurkan sekali dengan air nasi yang tengah masak tu nak bagi lagi saya pekat. ada baca juga. Nak bagi ada rasa kanji tu. Kalau Puan Khairun bagaimana kalau buat sambal cencalok pula? Kalau saya buat sambal cencalok, saya just tak letak pun air nasi tu pun. Cuma orang kata buat macam biasa je sebab tak pernah cuba lagi kot. Tak apa, lepas ni kita rasa yang Hawa buat. Kita cubalah. Boleh. Puan Hawa kiranya, Puan Hawa pula, Puan Khairun. Puan Khairun, kalau boleh kongsikan, kiranya dekat rumah ni memang ada bekalan cencalok yang banyak jugalah ya. Kalau habis mesti terus pergi belilah ya. Memang. Kalau memang kat rumah memang ada cencalok. So kalau dah habis tu, cakap dengan suami kan, baliklah Melaka beli cencalok ke apa. Memang keluarga Melaka pun makan cencalok juga, semua benda. Tapi ni kalau dah pandemik ni tak boleh nak pergi ke luar, macam mana? Macam mana Puan dapatkan bekalan tu? Dekat sekitar Port Dickson tu memang banyak jual jugalah ya? Kalau Port Dickson tu supermarket lah. Tapi kalau yang saya rasa macam nak fresh, yang lagi sedap, saya akan hubungi keluarga Melaka lah untuk puas ke cencalok tu semua. Dia macam mana tahu? Dia macam kalau orang Pantai Timur tak boleh kalau tak ada budu. Macam tu jugalah kalau orang Melaka kalau tak ada cencalok ni. Itulah. Alang-alang Puan Khairun dah tadi kongsikan sayur goreng cencalok kan. Saya nak tanya, kadang-kadang bila kita makan nasi ada ulam kan. Kalau nak makan ulam dengan cencalok ni, ulam apa yang paling sesuai? Saya suka guna salad ke, kobis. Kalau terung kan, kita dah rebus ke atau dah goreng, kita makan dengan cencalok yang kita dah letak limau, kita dah letak cili. Lagi sedap dengan nasi panas-panas, cicah macam tu pun sedap. Cencalok makan dengan ulam, itu petua awet muda tu. Okey, Ya, baik. Puan Khairun Nisa, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian sayur goreng cencalok dan cucuk cencalok hari ni. Mungkinlah dalam kalangan penonton kan lepas ni nak cuba resepi yang dah dikongsikan oleh Puan Khairun Nisa ni. Terima kasih Puan. Jaga diri. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Itu dia.
Semua dah ada idea nak masak apa malam ni. Kalau ada cencaluk dekat rumah tu, rupanya macam-macam boleh kita olah dengan cencaluk. Kan? Kalau macam saya tak ada cencaluk kat rumah. Jadi saya kena beli dulu, barulah boleh nak buat resepi-resepi yang berasaskan cencaluk lepas ni. Itulah tadi bila dah tengok macam-macam menu tu, rasa nak belilah cepat-cepat cencaluk. Okey, baik. Kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti, kita akan bersama dengan Datin Paduka Umi Aida dan Ana Jobling. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Wanita hari ini.